Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innaha tazkirah. Faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Apa dia? Maksud dia ayat yang ke-11, firman Allah, kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang mahu menerima, tentulah ia memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para penulis, yakni golongan malaikat. Kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia lantaran kekufuran yang amat sangat. Min ayyi syai'in khalaqah, dan apakah Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setitis mani Allah menciptakannya lalu menentukan proses perkembangannya. Summa sabila yassarah, kemudian dia memudahkan jalannya. Summa amatahu fa akhbarah, kemudian dia, yakni Allah, mematikan manusia dan memasukkan ke dalam tubuh. Summa idza syaa'a ansyarah, kemudian bila dia mahu, dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dibawakan di sini dalam kitab tafsir ini sebab turun. So dalam tema yang kedua ini ada beberapa ayat, maka diambil ayat yang ke-7, yang ke-17 itu dia ada sebab turun ayat yang disebut sebagai asbabun nuzul. Tadi dalam tema yang pertama disebutkan asbabun nuzulnya abasa wa tawalla, kisah Nabi berpaling dengan Abdullah Umm Maktum. Manakala dalam tema yang kedua ni yang diangkat adalah ayat yang ke-17. Disebutkan di sana ada sebab nuzul dia. Kata pengarang, Ibnu Al-Munzir telah menyampaikan daripada Ikrimah berkenaan yang bermaksud binasalah manusia lantaran kekufuran yang amat sangat. Binasalah manusia. Ayat ke-17, qutilal insan ma akfarah. Ayat yang ke-17 itu. Binasalah manusia lantaran disebabkan kekufuran yang amat sangat. Beliau mengatakan ayat tersebut diturunkan kepada Utbah bin Abi Lahab ketika dia berkata, aku kafir terhadap Tuhan bintang. Ini Ibnu Munzir dia menyampaikan daripada Ikrimah. Riwayat ini diambil daripada Ibnu Munzir yang menyampaikan daripada Ikrimah berkenaan dengan ayat ini. Jadi kita dapat faham ayat yang ke-17 ni ada yang disebut sebagai sebab nuzul dia, tapi disebut secara umum sahaja, tidak disebut secara khusus. Sebab nuzul ini dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada sebab turun ayat itu memang khusus. Contohnya abasa wa tawalla. Pada tema yang pertama tu memang jelas, kisah itu secara jelas. Tetapi dalam ayat yang ke-17 ini Allah berfirman, qutilal insan ma akfarah. Qutilal insan, binasa manusia disebabkan kekufuran yang amat sangat. Maka para mufassir dimeriwayatkan secara umum, tidak jelas qutilal insan tu betulkah yang dikatakan di sini adalah Utbah bin Abi Lahab, tapi ada riwayat sedemikian.
Maka sebab nuzul itu ada sifatnya khusus, ada sifatnya umum. Sebab kalau kita tengok dalam kisah ini, sekiranya betul dikatakan bahawa ayat ni turun kepada Utbah bin Abi Lahab. Sebab apa? Sebab Utbah bin Lahab ni mengatakan, aku kafir terhadap Tuhan bintang. Kata Utbah bin Abi Lahab. Tetapi kalau kita menelusuri sejarah, kita akan dapati bahawa Abu Lahab ini, dia ada 6 orang anak. Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa dia? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Dalam kalangan keluarga Nabi juga. Pak saudara Nabi. Sampai turun satu surah, Tabbat siada Abi Lahabin wa Tabb. Khusus untuk pak saudara Nabi. Celaka itu. Maka walaupun pak saudara Nabi tak dapat hidayah pada Allah, dia kafir. Yang disebut sini adalah anak dia, Utbah bin Abi Lahab. Abu Lahab ni ada 6 orang anak. Anak dia yang pertama tu Utbah. Inilah anak dia yang pertama ni Utbah. Kemudian dia ada Mu'tab, Utaibah. Dan 2 orang anak Abu Lahab ni, dia kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah dengan Utaibah. 2 orang. Utbah dengan Utaibah ni kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Nabi, dan mereka ni kahwin zaman Arab dulu. Dia kahwin, dia bukan macam kita ni. Zaman kita ni syarat kahwin 16 tahun, 18 tahun. Zaman tu dia kahwin, disebutkan dalam tarikh dan sejarah, bawah 10 tahun kahwin. Jadi kahwin tu, dia kahwin dari sudut keluarga, nak mengeratkan keluarga. Ni anak Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi ni nak mengeratkan hubungan kekeluargaan tu, jadi anak-anak mereka ni, sepupu-sepupu ni dikahwinkan. Itu dia jadi tradisi dalam kalangan orang Arab begitu. Jadi 2 orang anak Nabi, bukan seorang, 2 orang. Ruqayyah dan juga Kalthum. 2 orang anak Nabi ni kahwin dengan anak Abu Lahab. Walaupun kalau kita baca sejarah, Khadijah dia sebenarnya dia macam tak apa sonok sangatlah perkahwinan itu. Tapi dah Nabi punya keinginan, jadi maka Khadijah dia terima. Yang mana apabila Nabi SAW berdakwah, 2 orang anak ni, anak Nabi SAW ni, yang kahwin dengan Utbah dan juga Utaibah ni, bila Nabi berdakwah, Abu Lahab, dia tahu je Nabi ni berdakwah, Abu Lahab ni memang tak terima. Bawa Tuhan baru Allah ni, tak terima tuan-tuan ya, yang mereka sembah Allah Al-Uzza. Yang mana Abu Lahab ni dia pesan kepada anak dia. Dia beritahu, wahai Utbah, wahai Utaibah, kamu ceraikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, Utbah ni diceraikan. Diceraikan. Begitu juga Utaibah. Tapi Utaibah ni dia lagi ganas. Bila dia ceraikan itu, bukan sekat diceraikan, dan apa yang dia buat kepada anak Nabi itu, Ruqayyah itu, dia menyakiti anak Nabi. Kan? Dia kata dengan pakaian dicari-cari kan, yang menyebabkan Nabi SAW bila anak dia budak-budak, mereka ni kahwin tak cukup umur ni kan. Sebab itu dia katakan mereka ni tak bersama lagi, kahwin tapi dia tak bersama lagi. Jadi bila anak Nabi SAW pulang balik kepada Nabi, dah dicerai kan, sebab Abu Lahab punya arahan pada anak dia, dan anak dia pun, Utbah ni baik tuan-tuan. Utbah ni jenis orang cool, dia jenis loving, penyayang orang dia. Berbeza dengan Utaibah. Utaibah ni dia siap memaki hamun anak Nabi SAW. Jadi bila balik tu, Nabi dapat cerita tu, Nabi sangat sedih. Khadijah pun sangat sedih. Satu sedih dari sudut dah dipisahkan kan, sebabkan tak suka pada dakwah Nabi. Yang kedua, apabila disakiti anak Nabi, yang tu menyebabkan Nabi dia doa, dia kata, Allahumma sallit alaihim
kalban min kilab. Nah, itu yang biasa, contoh biasa dengar pagi-pagi dan yang penuh nazilah dia tulis. Dan nazilah Allahumma salli alaihim kalban min kilab. Itu doa Nabi tu untuk musahibah. Bila Nabi doa macam itu, Allahumma salli alaihim kalban min kilab. Ya Allah, sebagaimana musahibah dibuat pada anak aku, dicari-carikan pakaian anak aku ni, ya Allah, cari kalau si musahibah itu. Memang berlaku. Satu ketika Abu Lahab ni dia pergi berdagang, ialah Arab ni daripada Mekah tu pergi ke Syam tu, memang dia berdagang. Dia sekali dia berdagang tu dia bawa Utaibah. Dan on the way ni, dia perjalanan jauh, malam rehat berhenti rehat, cari parking, betul, cari parking, rehat, tidur malam. Dan pada satu malam, satu ketika dia tengah bawa anak dia, tengah rehat tu datang seekor binatang buas, datang seekor singa, binatang buas, pergi terekam anak dia ni, Utaibah. Yang mana dia terekam, dia cari kan Utaibah ni, dan Abu Lahab tak boleh buat apa. Dia lah kena berani nak pergi masuk kan. Dia tak dapat buat apa, dan dia tengok anak dia mati. Utaibah jadi dia cari dia. Selepas dia situ doa Nabi, Allahumma salli alaihim kalban min kilab. Itu Utaibah. Tapi kalau kita tengok sini, Utbah ni lain tuan-tuan. Utbah ni dia kafir, tetapi dia berakhir dengan dia jadi masuk Islam. Anak Abu Jahal ini ada 6 orang. Jadi yang kafirnya yang masuk Islam, dan riwayat ada sebut, ada kata 3 orang, ada 4 orang. Utbah ni antaranya. Utbah, Mu'attab, Durrah, kemudian ada Khalidah, dan Utbah ni dia masuk Islam. Dia antara yang masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Tapi dalam ni dikatakan aku kafir terhadap Tuhan bintang. Ini ketika mana awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Okey, kita tengok kerangka kan. Itu daripada Ibn Munzir, daripada Ikrimah. Kemudian kata pengarang, apa kaitan ayat dengan ayat sebelumnya? Dia kata, selepas Allah menegur Nabi kerana berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum ketika baginda sibuk melayani pembesar Quraisy, Allah meneruskan firman-Nya yang bermaksud sekali-kali jangan demikian. Allah tegur Nabi Muhammad, jangan dibezakan dakwah di antara orang yang ada pangkat dengan orang yang tak ada pangkat, yang pembesar dengan maraid. Jangan begitu. Sekali-kali jangan demikian. Ayat ini menegaskan jangan lakukan seperti itu. Dan ia mengajarnya bahawa hidayah itu tidak kepada usaha yang banyak. Ini, jadi kan, hidayah Allah tu bukan kepada usaha yang banyak, tetapi hidayah itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan wa ma alaika alla yazakka. Kau Muhammad, kau bagi pernyataan aja. Aku yang tentukan mana hati-hati yang betul-betul nak kepada hidayah Allah. Itu kan, kadang-kadang kita ni belia sangat ini nak, tapi hidayah tu milik Allah. Kita ada anak, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada adik-beradik, ada mak, ada ayah. Kita nak begini-begini, tapi tak jadi semana yang kita nak. Sebab apa? Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jiran kita, rakan kita, jemaah kita begini-begini, tapi kita tak mampu buat. Apa yang mampu kita buat ialah wa ma alaika alla yazakka. Buat kerja tugasan, beri peringatan. Lebihnya itu serah pada Allah. Hidayah tu Allah yang bagi. Sebab itu kalau kita tengok dalam kalangan para Nabi, ada Nabi yang di hari akhirat kelak nanti dia bangun dia seorang aja. Dah jadi Nabi dah. Dah jadi Nabi Allah. Bawa hidayah, bawa wahyu pada Allah. Tapi dia berdakwah sekian punya lama, tak ada orang pun sama dengan dia. Tak ada umat dia. Ada Nabi yang dibangkitkan di akhirat kelak nanti dengan seorang pengikut, 2 orang pengikut. Dan kalau biasa kita dengar Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwah sampai dekat ribuan tahun, berapa puluh orang je yang ikut dia. Kenapa? Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai
Manusia ni berdasarkan hati ni. Itu dikatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala amwalikum fa innama yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa bentuk kekayaan ini yang Allah Ta'ala tegur. Tengok miskin Mekah tu, pangkat dia. La yanzur ila suwarikum wala amwalikum. Rupa bentuk kamu Allah Ta'ala tak tengok, harta kamu Allah Ta'ala tak tengok. Itu nak Allah Ta'ala tegur kepada Nabi Muhammad SAW. Fa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nilai di sisi Allah ialah hati itu. Dan juga amal-amalnya. Kemudian kata pengarang, teguran ini merupakan satu penghargaan kepada orang kafir. Teguran ini merupakan satu penghargaan kepada orang fakir dan supaya baginda tidak memandang lebih kepada golongan yang mementingkan dunia. Al-Quran adalah satu peringatan kepada yang lupa. Barang siapa yang mahu, ia akan mendapat pengajaran dan melaksanakannya mengikut kehendak peringatan itu. Semua tersimpan di dalam helaian cacatan yang mulia dan tinggi ni nilainya. Selepas menerangkan kedudukan Al-Quran sebagai kitab peringatan dan nasihat, Allah mengecam manusia kerana kekufuran terhadap nikmat Allah, sikap sombong dan bongkak untuk menerima hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku dalam kalangan musyrikin Mekah. Sesungguhnya mereka berhak menerima sebab berat seksa kerana melakukan perkara yang keji dan buruk. Okey, itu kaitan di antara satu ayat dengan satu ayat yang dibawa oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian kita tengok kepada tafsir dan juga ulasan tema yang kedua ini. Okey, kita tengok. Firman Allah yang masuk sekali-kali jangan demikian. Itu dikatakan kala innaha tazkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan. Ayat ini memperingatkan jangan lakukan seperti apa yang telah engkau, yakni Muhammad, buat kepada Ibnu Ummi Maktum, iaitu berpaling daripada orang kafir dan memberi tumpuan kepada orang kaya. Tu peringatan Allah itu. Kala, jangan buat begitu. Walhal mereka itu bukannya golongan manusia yang mahu membersihkan diri. Walhal, kata pengarang, musyrikin itu sebenarnya dia bukan nak kepada hidayah Allah, bukan nak membersihkan diri, nak pegang kepada akidah yang betul. Dia bukan begitu. Ayat-ayat dan surah ini atau Al-Quran adalah nasihat. Maka amat wajar sekali engkau dan umatmu mengambil pengajaran serta melaksanakan tuntutan itu. So daripada poin itu dapat dipahami ini ayat Quran ini sebagai apa? Sebagai nasihat dan juga sebagai peringatan supaya kita jangan bersikap sedemikian. Dalam ayat ini Allah tetap diagungkan sama ada orang kafir diterima atau tidak. So ayat walaupun dia sebut sedemikian, maka Al-Quran itu tetap diagungkan sama ada yang orang kafir ni dia nak beriman ke, dia tak nak beriman, Allah tetap berada pada tempat yang agung. Dia tidak menjadi satu kelemahan. Contohnya Nabi berdakwah, orang tak nak terima dakwah Nabi. Allah Ta'ala tu jadi rendah martabatnya sebab orang kaya, orang hebat tidak beriman. Tidak sedemikian. Perihal mereka itu tidak perlu dipedulikan sangat. Kemudian Al-Quran menggambarkan peringatan itu dengan dua perkara. Okey, dia tengok sini. Maka barang siapa yang mahu menerima, tentulah ia memperhatikannya. Dia masuk sampai ayat yang ke-12 itu. Faman sya'a zakara. Dia sangat simbolik maksud dia. Faman sya'a zakara. Maka barang siapa yang mahu menerima, tentu ia memperhatikannya. Kalau tuan-tuan tengoklah, orang yang nak kepada hidayah Allah, nakkan kepada kebaikan ni, dia ada sifat begitu. Sifat apa? Faman sya'a. Siapa yang nak, dia akan memperhatikannya, dia akan berubah. Kalau kita tengok dalam Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah
sesuatu kaum kamu secara peribadi, sesuatu yang ada pada kamu Allah Ta'ala tengah ubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia diri dia sendiri nak berubah, dia nak kepada perubahan, maka Allah akan bantu. Itu titik tolak hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar kita tengok dalam ayat ini, faman sya'a, maka siapa yang nak, ayat nampak zakara. Maka kalau kita tengok orang yang nak ni, dia akan ambil berat dan dia akan memperhatikannya. Contohnya kalau kita belajar dan ada anak atau kita ngajar, saya ngajar kat universiti kan, dalam kalangan pelajar tu kita tengok ada 20 orang, 30 orang, mungkin kelas itu tengok ada pelajar yang bila datang tu sekadar untuk hudur, kehadiran, ambil kehadiran. Ada yang datang rehat, tapi ada dari kalangan pelajar tu zakarah, betul dia datang tu dia nak belajar, datang awal, duduk dekat depan dengan buku, muzakirat, kitab dia bawa, dia dengar dan dia tanda. Dia pun buat persediaan. Tengok begitu kesungguhannya. Dan memang bila ada sya'a zakarah, mereka inilah golongan-golongan yang berjaya, yang dapat ilmu tu disebabkan dia nak dan dia ada kesungguhan yang dia buat. Allah bantu golongan begini untuk jadi yang berjaya. Begitu juga dengan hidayah Allah. Sekian seorang mungkin nak kepada hidayah Allah, ada pada diri dia, dia nak faham, dia nak tahu, dia nak cuba memahami dengan baik, maka Allah akan bantu. Untuk ayat ke-12. Sesungguhnya peringatan ini adalah satu peringatan yang jelas dan nyata, mudah difahami dan diambil pengajaran untuk dilaksanakan. Jadi barang siapa yang mahu, ia akan mendapat pengajaran, mengingatinya serta melaksanakan kehendaknya. Berdasarkan kisah apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu, maka perlu diambil pengajaran, perlu difahami dengan baik. Sebenarnya apa simbolik di sebalik kisah itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan dibezakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kalau kita ada anak, jangan anak kita yang ada yang berjaya itu kita sanjung. Anak yang kurang berjaya ni kita tak berikan sanjung. Kita rasa anak kita rasa ibu dia, ayah dia membezakan antara satu anak dengan anak yang lain, ataupun antara cucu-cucu kita. Ada cucu ni yang hebat, ada cucu yang biasa, cucu menantu yang ni disanjung, cucu menantu yang ini pula kita pelekeh. Jangan sedemikian. Itu diajar. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggalkan lagi disucikan di tangan para penulis, malaikat yang mulia lagi berbakti. Itu ayat 13 hingga ayat 16. Apa dia? Ayat 13 hingga ayat 16. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Itu Al-Quran. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah, di tangan para penulis, yakni malaikat kiramin bararah. Kita tahu Quran ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada Allah yang pertama Allah Ta'ala letak Quran itu di Lauhul Mahfuz, yang mana di Lauhul Mahfuz itu Quran itu dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat yang menuliskan Quran itu. Dan Allah cipta satu jenis malaikat yang nama malaikat ini disebut sebagai kiramin bararah. Kiramin bararah. Ada satu jenis malaikat Allah cipta, nama dia kiramin bararah. Safaratil kiramin bararah. Satu jenis malaikat. Safir ni dia panggil duta lah. Duta, sebagai duta. Kiramin bararah, mulia lagi. Malaikat ni kerja dia jaga Quran. Malaikat dia Quran. Sebab itu kalau kita tengok dengan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi sebut orang yang rajin baca Quran. Orang baca Quran, duk baca. Kan? Mereka ini di hari akhirat kelak besok
akan diangkat oleh Allah dan diletakkan pada satu maqam bersama dengan safaratil kiramil bararah. Mereka ni akan diletak sama dengan geng malaikat yang jaga Quran, iaitu malaikat safaratil kiramil bararah. Itu kelebihan bagi orang yang banyak baca Quran, rajin. Dia tak puas dia baca lagi. Ada makam yang tersendiri. Kita tu syurga Allah tu dia banyak tingkat dia. Maka makam bagi golongan yang baca Quran rajin duduk dengan malaikat yang mensucikan Al-Quran ini. Dia kata okay. Kata pengarang, sesungguhnya ia satu peringatan yang tetap yang terkandung dalam lembaran yang mulia di sisi Allah. Ia mengandungi ilmu dan hikmah diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Amat tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah. Suci daripada sebarang kelemahan, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersih. Jadi dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Ia terpelihara daripada kejahatan syaitan dan ia tidak dapat merosakkannya. Ini bila Allah berikan arahan kepada yang nama malaikat safaratul kiramil bararah menjaga Quran, maka pada ketika itu tak ada makhluk nama dia syaitan yang boleh mendekati mushaf Quran itu. Ia bersih dan suci daripada kekurangan atau kesesatan, dibawa oleh para malaikat safarah. Dia katakan safarah ialah malaikat pembawa wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada Rasulnya dan untuk manusia keseluruhannya. Itu nama yang khusus. Perkataan tersebut berasal daripada Al-Safarah atau malaikat yang bekerja sebagai penyampai utusan. Jibril alaihi salam itu mengambil wahyu daripada Lauhul Mahfuz, kemudian diletakkan ke Baitul Izzah, langit dunia, langit yang ketujuh. Di situ juga dijaga oleh malaikat safaratul kiramil bararah. Dan dalam yang pengarang sebut ini, Jibril itu juga merupakan salah satu daripada malaikat safarah. Kenapa? Kerana dia memberi maksud, kata pengarang, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah mulia dari sisi Allah, bersih daripada kemungkaran, bertakwa dan patuh kepada Tuhan serta benar dalam iman mereka. Allah menyifatkan para malaikat dengan tiga sifat. Yang pertama, Allah sebutkan keadaan mereka sebagai utusan yang membawa turun wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Yang kedua, mulia dan berbakti kepada Allah. Dan yang ketiga, sifat malaikat ini taat dan patuh kepada Allah, sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal ibadum mukramun. Malaikat-malaikat ni sebenarnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan malaikat ni disebutkan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sifat dia bagaimana? La ya'sunallah. Dia tidak melakukan maksiat kepada Allah dan dia buat apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan. Okey. Itu sifat-sifat satu dari sudut Quran itu sebagai nasihat. Kemudian Quran itu pula dibawa, dijaga oleh malaikat-malaikat yang khusus. Kemudian kata pengarang, kita ambil sikit lagi dua penengan ni. Ibnu Jarir berkata, sebenarnya safarah ini bila kita pergi kepada tafsir ni, maka kita akan tengok kadang-kadang benda yang sama tu 4-5 riwayat, 4-5 cerita. Sebab apa? Sebab Nabi tak sebut secara jelas, sahabat pun tak tanya. Maka ulama-ulama ni dia cuba memberikan penafsiran. Oh, ini begini. Macam kita katakan tadi, yang dikatakan bagaimana Ibnu Munzir, dia menyampaikan daripada Ikrimah bahawa yang dikatakan Qutilal insanu ma'akfara itu adalah Utbah bin Abi Lahab. Tapi tidak ada dalil yang jelas. Sebabkan Utbah itu dia Islam. Akhirnya dia Islam. Tapi ada ayat dia hanya assume, oh ini mungkin diturunkan kepada Utbah. Aku kafir terhadap Tuhan minta. Sebab apa? Sebab dia pernah dengar Ikrimah, dia pernah dengar Utbah kata aku kafir kepada Tuhan minta.
Maka dia tengok, oh relate. Oh, ada dalam Quran ayat yang menyebutkan kafir bertuhan bintang. Oh, ini kata-kata orang tebal. Mungkin inilah sebab turun ayat tersebut. Tapi benda tu tidak jelas. Tu asbabun nuzul tu dia spek sifat umum. Ada bersifat khusus. Kemudian ni kata Ibnu Jarir pula. Ibnu Jarir dia buat riwayat. Apabila membahaskan tentang yang dikatakan kiramim bararah, as-safarah. Malaikat tu bagaimana? Ibnu Jarir dia berkata, sebenarnya safarah bermaksud para malaikat. Iaitu perantara di antara Allah dan makhluknya. Dari situ dikatakan as-safir adalah orang yang berusaha menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat dan memulihkan hubungan mereka. Kalau tuan-tuan belajar dekat sebuah negara Arab tu, Arab ni kena kata safarah. Kedutaan kan, kita duta kan. Dia kata safarah. Kata safarah. Safir kan, duta dia dah. Itu yang disebut oleh Ibnu Jarir. Itu pandangan Ibnu Jarir. Diriwayatkan pula oleh Al-Jamaah Imam Ahmad. Imam Ahmad dan para pengarang kutub sitah. Kutub sitah ni, kitab-kitab hadis. So, jamaah ni ramai, banyak pula riwayat disebutkan. Apa dia, mereka ni mengambil riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dibawakan menyebutkan bahawa Rasulullah bersabda, kata Nabi, allazina yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Apa dia? Orang yang membaca Quran dengan penuh kemahiran, tentangnya ia akan bersama malaikat safarah yang mulia. Tengok. Ini hadis Nabi. Dia ada 2-3 sirah bentuk hadis Nabi yang menceritakan tentang malaikat safaratil kiramil bararah. Malaikat yang jadi duta, yang jaga Quran ni. Orang yang baca Quran mahir baca Quran dan dia tahu berkaitan dengan ilmu-ilmu Quran ini, mereka ni akan diletakkan bersama dengan malaikat safarah yang mulia dan berbakti. Sifat malaikat safarah tu kiramil bararah, mulia dan berbakti kepada Al-Quran. Begitu juga orang baca Quran dengan baik, maka mereka akan diletak dengan malaikat ini. Manakala orang yang membaca Quran tetapi tidak mahir, ia akan mendapat dua pahala. Bagi tuan-tuan, bila baca Quran, mula tak erti, tak pandai, lama-lama baca sampai dia baca dengan baik, maka akan dapat maqam bersama dengan safaratil kiramil bararah. Tapi kalau baca belajar, duk ia tatak Arab nah, hati sebut ia tatak baca kak nak sebut payah, panjang pendek, tak tempat, dengung sifat, makhraj huruf payah nak sebut. Maka walaupun sedemikian, tak dapat duduk dengan malaikat tadi, tetapi Allah beri ganjaran dia dua. Kan? Mana ada amalan benda yang kita buat salah dapat pahala? Ada tuan-tuan? Ada benda yang kita buat salah dapat pahala, kan? Dapat kebaikan, kan? Dijanjikan bukan 1, 2. Kita kalau standard kita betul 1, salah kita tolak lain. Tapi ini sebut dengan Quran ini salah, Allah Ta'ala tak sebut 1, salah Allah Ta'ala bagi 2 pahala. Punya Nabi nak galak kita baca Quran ini, salah pun tak apa, dan Nabi tak kata 1, salah 2 pahala dapat. Wallahu ajran. Tengok betapa mulianya Al-Quran itu dan galakan Nabi juga supaya kita membaca Al-Quran. Saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita sambung. Ada beberapa poin lagi yang boleh diangkat. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita membicarakan tema yang kedua. Tema yang kedua iaitu Al-Quran sebagai peringatan dan nasihat. Rentetan apa? Kisah Nabi berpaling muka. Maka diambil spirit itu, dikatakan Quran itu perlu diambil sebagai nasihat dan juga peringatan. Juga nikmat Allah dalam diri manusia. Dan kita dapat faham dalam ini membicarakan tentang apa? Tentang kedudukan Al-Quran itu sendiri. Betapa hebatnya Quran itu daripada Allah. Kemudian dia yang mulia, yang bersih, yang ada penjaga Quran itu disebut sebagai as-safarah kiramil bararah. Malaikat yang khusus
Kemudian kita dapat memahami juga bagaimana kisah Utbah bin Abi Lahab ini, yang dikatakan dia adalah yang menyebutkan dia kafir dengan Tuhan bintang. Sebenarnya masih ada perbahasan ulama lagi, sebab dia berakhir dengan menjadi Islam, dan kita membicarakan berkenalan dengan beberapa orang anak Abu Lahab. Ada di antaranya yang beriman, ada di antaranya yang kafir, dan bagaimana yang berlaku pada Taibah itu sehingga Nabi mendoakan Allahumma salli alaihi kalbami kilabik. Saya tunjuk pagi ni, insyaAllah itu sambung pada bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'alil lahum fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Ustaz atas perkongsian pada pagi ini. Terusnya tuan-tuan puan-puan dijemput untuk ke belakang masjid kita untuk bersarapan.